Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. Tidak ada kes baru disahkan bagi jangkitan COVID-19 hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes kekal seramai 138 orang. Perkara tersebut dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi bersama Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Selasa 4 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan dengan 28 hari bulan April 2020 Masihi. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 yang telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 138 orang. Sementara itu, tidak ada kes yang telah disahkan sembuh dari COVID-19. Ini bermakna jumlah keseluruhan yang telah sembuh kekal seramai 124 orang. Dan jumlah kes yang masih dirawat Pusat Pengasingan Kebangsaan pada ketika ini ialah seramai 13 kes. Daripada jumlah tersebut, 2 daripadanya masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO, di samping bantuan mesin pernafasan. Selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga seramai 66 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, manakala jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin ialah seramai 2,509 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 114 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2. Ini membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 13,263 ujian. Mengenai dengan kes yang telah sembuh tetapi didapati positif semasa pemeriksaan susulan, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa tidak ada kes telah disahkan positif semula, manakala satu kes telah dibenarkan pulang pada hari ini. Ini membawa jumlah keseluruhan kes yang sedemikian pada masa ini kekal seramai 21 orang, di mana 7 orang masih menjalani pemeriksaan dan ujian lanjut. Dalam sidang media yang sama, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri perlu menjelaskan satu konsep perniagaan berasaskan secara tempahan awal atau pre-order dan pick-up secara drive-thru akan diperkenalkan bagi memudahkan orang ramai membeli juadah berbuka puasa sepanjang bulan Ramadan. Saya sukacita merujuk pengumuman Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri di sidang media mengenai peniadaan gerai-gerai Ramadan di bawah kawalan jabatan-jabatan daerah dan jabatan-jabatan bandaran dan Jabatan Belia dan Sukan pada 6 April 2020. Berikutan dengan itu, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri sukacita memaklumkan berasaskan kepada perbincangan dengan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan atas nasihat Kementerian Kesihatan bahawa bagi memudahkan orang ramai untuk membeli juadah berbuka puasa di sepanjang bulan Ramadan, satu konsep perniagaan telah diperkenalkan, iaitu berasaskan secara tempahan awal atau pre-order dan pick-up secara drive-thru. Lokasi bagi perniagaan ini akan diadakan di beberapa tempat di kawasan Stadium Negara Hasnal Bolkiah dan ianya hanya dibukakan kepada peniaga-peniaga yang akan menggunakan food truck. Oleh yang demikian, mana-mana pihak yang berminat untuk menjalankan perniagaan secara drive-thru bolehlah menghubungi Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan bagi mendapatkan maklumat lanjut. Mana-mana peniaga yang berniaga di premis perniagaan di bawah kawalan jabatan-jabatan daerah dan jabatan-jabatan bandaran
yang juga berhasrat untuk menyertai kaedah perniagaan secara drive-thru di premis-premis perniagaan mereka, mereka bolehlah memohon melalui jabatan-jabatan daerah dan jabatan-jabatan bendaran. Saya ingin menegaskan di sini bahawa penilaian akan dibuat berasaskan kepada beberapa perkara termasuk aspek keselamatan. Tarikh pelaksanaan bagi perniagaan kaedah drive-thru di kawasan Stadium Negara Hasnal Bolkiah akan bermula pada hari Jumaat 1 hari bulan Mei 2020. Meskipun penularan wabak COVID-19 terkawal, namun Kementerian Kesihatan terus mengambil langkah bagi persiapan penyediaan pengesanan kontak. Menteri Kesihatan menjelaskan perkara itu semasa sesi soal jawab selepas sidang media. So salah satu yang pihak kerajaan ingin melaksanakan ialah penyediaan the contact tracing ini, menggunakan artificial intelligence. So dengan pengawalan penularan dan persediaan the artificial intelligence ini, insyaAllah ia akan menyorong mensiap-siagakan lagi negara kita ni kalau ada lagi second wave dan sebagainya. So ini yang paling penting lah. Selain daripada tu jua ialah kesedaran orang ramai walaupun tani sudah kemudian nanti berlift, jadi physical or social distancing itu mesti ada masih and tu kalau di lift we will encourage people terutama yang berisiko tinggi kalau boleh to stay at home still, kalau berjalan pun menggunakan mask mask yang pelang semestinya yang surgical mask yang mask kain itu pun diboleh. Dan selain daripada tu yang penting sekali macam mana tadi membuka yang paling besar ialah persekolahan lah. Itu masih dalam perbincangan lah. Pengemas kinian garis panduan acara sosial, mesyuarat dan latihan kursus semasa situasi wabak COVID-19 telah pun dikeluarkan. Ikuti perincian bahan beritanya seketika nanti bersama bahan berita lainnya. Kementerian Kesihatan menerima lagi sumbangan sebagai tanggungjawab sosial korporat dari pihak penderma dalam membantu pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, khususnya Kementerian Kesihatan dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Sumbangan hari ini diterima dari Pondok Seriwangi Restoran Sdn Bhd RM10,000 diserahkan oleh pengarah urusannya Mijanti di Raharjad. Intracorp Brunei Sdn Bhd menyumbang 17 unit kipas Mistral 20 inci, 10 unit kipas Mistral 16 inci, 50 buah kipas Mimica Cool Breezer Recharger, 5 unit penulinan udara dan 5 unit penulinan udara Philip. Sumbangan diserahkan oleh Lolita Karman Bitoon, konsultan jualan syarikat tersebut. Kesemua sumbangan diterima oleh Awang Haji Abu Khalid As'ari bin Haji Zahari, Ketua Pegawai Eksekutif Tingkat 1 Kementerian Kesihatan, Majlis Diadakan di Dewan Alfiah Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan menjelaskan mengenai pengemas kinian terkini bagi maklumat yang terdapat dalam garis panduan acara sosial, mesyuarat dan latihan kursus semasa situasi wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Menurut kenyataan, pengemas kinian ini melibatkan pertukaran beberapa maklumat pada para kurungan 3B, pendaftaran perkahwinan dan majlis akad nikah. Garis panduan yang telah dikeluarkan pada 23 April lalu tidak lagi digunakan bagi rujukan dan digantikan dengan garis panduan yang dikeluarkan pada hari ini. Maklumat lanjut mengenai garis panduan tersebut boleh dilayari melalui laman sesawang Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn, palang side pages, palang guidelines COVID-19.aspx atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148.
Talian Kalinga iaitu talian rasmi Unit Kaunseling dan Kerjaya Jabatan Sekolah-Sekolah mula dibukakan khusus untuk warga sekolah-sekolah kerajaan sahaja. Hubungi 741-3059 bagi sebarang hal berkaitan kaunseling dan kerjaya. Sudah menjadi satu kelaziman umat Islam di negara ini menziarahi tanah perkuburan pada bulan Ramadan. Akan tetapi berbeza tahun ini apabila wabak COVID-19 merubah kebiasaan tersebut dan atas nasihat Kementerian Kesihatan, perkumpulan ramai tidak digalakkan pada masa ini termasuklah menziarahi tanah perkuburan secara beramai-ramai. Awang Hilman bin Haji Salim, Pengarah Pusat Kajian Fikih Al-Usrah, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, dalam temu bual bersama RTV menjelaskan beberapa panduan atau inisiatif yang boleh dibuat dalam perkara menziarahi tanah perkuburan. Di antaranya, kita ni boleh buat di rumah. Contohnya, kita ni menziarahi, biasanya kita ni akan menghadiahkan bacaan surah Yasin, pahala surah Yasin dan tahlil dan sebagainya, dan ada setengah orang kebiasaannya ia bersedekah lagi. Jadi amalan macam ni bolehlah kita ni buat juga dari rumah. Okey, maksudnya kita ni berhimpun di rumah pun tak ada masalah. Kita ni membuat majlis bacaan surah Yasin, kemudian tahlil, kemudian kita ni bersedekah di kalangan saudara ahli keluarga kita ni di dalam rumah. Khusus pahalanya dihadiahkan kepada yang telah meninggal dunia ni. Jadi itu satu cara dan satu kaedah, dan pahala ganjaran insya-Allah ia akan sampai kepada si mati dan ia tidak akan berkurang apa-apa. Cumanya kalau anda dapat juga, kalau orang mesti juga akan ziarah, maka of course lah sudah tentu kita ni mesti menepati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Di antaranya Kementerian Kesihatan kita ini menetapkan jangan sampai ada perhimpunan yang beramai-ramai. Jadi ahli keluarga bolehlah melimitkan siapa sahaja yang kenanu. Kalau hari ini siapa, kalau boleh buat jadual. Bukan kita ni tidak boleh berkomunikasi kan, dan tidak boleh bertolak ansur. Hari ini siapa kena ni, hari ini grup ni kalau akan ziarah macam tu. Okay? Itu di antara cara-cara untuk kita ni membersihkan ataupun menziarahi perkuburan. Adapun kalau sekiranya biasanya kalau Ramadan ni kita ni masa ziarah katanya membersihkan kuburan apa, tidak apa, kita ni boleh lantik seorang, dua orang daripada ahli keluarga kemudian membersihkan perkuburan macam tu. Kalau 2-3 hari sekali atau seminggu sekali pun sudah dikira memadai. Dan ia insya-Allah ia tidak akan mengurangkan apa-apa sedikit pahala pun sebagaimana yang kita ni buat ya seperti biasanya. Umat Islam di negara ini terus menghidupkan malam-malam Ramadan dengan memperbanyakkan amalan-amalan sunat dengan menunaikan solat sunat tarawih berjemaah dan bertadarus membaca Al-Quran di rumah masing-masing. Sembahyang sunat tarawih berjemaah dan bertadarus membaca Al-Quran antara ibadat yang paling dinantikan selain daripada berpuasa setiap kali tibanya bulan Ramadan. Amalan-amalan tersebut sangat signifikan dalam menyemarakkan malam-malam Ramadan. Penutupan sementara masjid, surau dan balai-balai ibadat pada masa ini bagi mengelak penularan wabak COVID-19 tidak menghalang umat Islam di negara ini menghidupkan malam-malam Ramadan. Salah satunya hikmah terbesar tarawih di rumah ni, kita ni boleh mendidik anak-anak kita ni yang damit-damit ni, yang remaja ni, contohnya boleh dorang ni menjadi Bilal untuk menyahut fadlan minallahi wa ni'mah, dan juga di antaranya adalah dapat kita ni menyuruh dorang untuk membaca doa. Ini sudah kita ni melatih keluarga kita ni. Hikmah terbesar adalah kan Rasulullah tu dalam mafhum hadisnya menyuruh kita ni untuk hidupkan rumah kita ni dengan bacaan Quran. Dengan sendirinya kita ni bertarawih di rumah, kita ni sudah menghidupkan sunnah Rasulullah dan kita ni hidupkan bacaan Quran di dalam rumah kita. Jadinya berbahagialah dan ambillah positif kenapa kita ni bertarawih di rumah ketika ini.
Bulan Ramadan mendidik umat Islam untuk lebih memahami erti sabar, insaf serta bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyakkan amal ibadat. Ramadan juga dapat mengeratkan dan mengukuhkan lagi hubungan kasih sayang dan silaturahim sesama keluarga yang terjalin melalui pelaksanaan ibadat sepanjang bulan suci ini. Semasa bulan ini, umat Islam digalakkan untuk menggunakan peluang yang ada untuk mengukuhkan lagi institusi kekeluargaan dengan berbuka puasa bersama, berterawih, bertadarus dan sebagainya. Inilah budaya Islam yang seharusnya diamalkan dalam kehidupan seharian bagi mengeratkan hubungan kekeluargaan di samping membina ukhuwah untuk sentiasa menjalinkan hubungan yang baik, mesra dan harmoni. Sembahyang tarawih itu lebih menyerang kekeluargaan tu semakin intim dan kita ni mengenal apa isi di sebalik dugaan yang diberi oleh Allah SWT dengan wabak COVID-19 ini, iaitu dengan kita ni melakukan ibadah yang selalunya kita ni kadang-kadang terlepas pandang. Kita ni berduyun-duyun ke masjid, akan tetapi kita ni lupa orang yang di rumah pun mahu juga untuk solat berjemaah sebagai kita ni dan menghidupkan Ramadan bersama kita. Kalau mengenai sembahyang di rumah ni, ini pelang perkara baru baginya. Pasal biasa je sudah berjemaah beramai-ramai lah. So far, kalau dari segi kebaikannya yang tarawih bersama-sama ni ialah mengeratkan hubungan antara sesama dalam keluarga lah. Anak saya pun bergilir-gilir lah jadi imam. Apabila mendengar orang mengimamkan itu, yang mengerti dengan bacaan lagi tu orang ni hafazan Al-Quran mereka sentiasa dijaga bisturang. Di tengah dunia sedang bergelut dalam menangani penularan COVID-19, umat Islam di negara ini tetap menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang suci dengan mematuhi segala amalan terbaik yang digariskan oleh Kementerian Kesihatan. Berikutan penutupan masjid-masjid, surau dan balai ibadah serta larangan perhimpunan besar-besaran, bulan Ramadan tetap disikan dengan sembahyang tarawih bersama keluarga masing-masing di rumah. Saya sebagai seorang ibu memang merasa bangga sekali kerana sembahyang tarawih diimamkan sendiri oleh anak saya sendiri. Di sebalik keadaan negara yang berhadapan dengan penularan COVID-19 ketika ini, pelbagai kaedah diguna pakai bagi memastikan tugasan dan aktiviti rutin tidak terhenti begitu sahaja. Ini termasuk aspek pembelajaran para pelajar di negara ini melalui kaedah belajar dari rumah. Ikuti laporannya bersama Liana Yusuhaimi. Tiada kesesakan lalu lintas. Tiada bunyi keriuhan kanak-kanak. Tiada bunyi guru mengajar. Di mana mereka? Mengimbas kembali Mac 2020, cuti penggal persekolahan pertama yang sepatutnya bermula pada 15 Mac telah diawalkan, iaitu bermula 11 Mac. Ini berikutan dengan penularan COVID-19 yang melanda negara. Cuti penggal persekolahan pertama yang sepatutnya berakhir pada 29 Mac digantikan dengan pembelajaran dari rumah atau home-based learning bermula 30 Mac. Langkah ini dibuat demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan para pelajar dan guru-guru. Pada waktu sukar ini, semestinya teranah di rumah lebih baik berbanding berada di luar. Mereka perlu komited, jujur dalam melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru. It's really important for them to start back dorang punya routine, maybe have a timetable for that day, also list down whatever it is they need to do. Parents also, we also hope that be patient with your kids. Yeah, we understand that, with work and, being a teacher at home, it'll stress everybody out. We also appreciate the parents for doing this. Para pelajar telah diperkenalkan dan didedahkan dengan sesi pembelajaran dalam talian atau online. Guru-guru sedaya upaya menggunakan cara pengajaran masing-masing dengan teknologi yang ada. Selain itu, penyediaan nota untuk para pelajar secara hard copy juga disediakan.
para ibu bapa hanya perlu mengambil dan mengembalikan nota-nota tersebut ke sekolah anak-anak mereka pada waktu yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Ia merupakan bukan satu pilihan tapi ialah satu keperluan bagi guru dan juga pelajar. It has been quite a challenge for everyone, teachers, parents, even students, because they have to learn new things. We learn a lot of things at this time, but it is usually up to the teachers to choose which one is the best and paling convenient for the students, because not everybody is able to use different platforms. Banyak ahli sains mencari ubat. Pelbagai agensi kerajaan dan bukan kerajaan juga turut memainkan peranan bagi sama-sama membantu para pelajar agar sentiasa mendapat pendidikan. Antaranya melalui televisyen pendidikan bagi murid tahun 6 yang akan menduduki peperiksaan sekolah rendah. TV pendidikan telah mula disiarkan oleh Radio Television Brunei pada 30 Mac 2020 di saluran Anika pada setiap hari persekolahan pada jam 8.30 pagi hingga 11 pagi. Jadi pada masa ini Kementerian Pendidikan memfokuskan kepada mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu, English Language, Mathematics, Sains dan juga Melayu Islam Raja bagi tahun 6. Jadi insya-Allah siaran bagi pengajaran pembelajaran bagi peringkat seterusnya iaitu prasekolah dan juga tahun 1 hingga tahun 5 insya-Allah akan menyusul dalam masa yang terdekat. Very good. Inilah realiti baharu yang perlu kita hadapi buat sementara waktu. Apa yang penting, para pelajar dapat meneruskan pembelajaran mereka walaupun negara dalam keadaan berhadapan dengan jangkitan COVID-19. Belajar dari rumah, teranah di rumah. Bersama kita boleh. Lina Suhaimi, Berita RTV. Bersua kembali. Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mu'alaf terus membimbing dan memberikan latihan kemahiran keusahawan kepada para usahawan mu'alaf ke arah meningkatkan kualiti hidup mereka yang lebih baik. Ia selaras dengan objektif penubuhan bahagian tersebut untuk menjadi sebuah institusi yang menyediakan latihan kemahiran dan bimbingan mandiri untuk pembangunan jati diri dan kerjaya serta menyelaras peluang pekerjaan khusus bagi para mu'alaf di negara ini. Penolong Ketua Bahagian Pembangunan Mu'alaf Pusat Dakwah Islamiah mengongsikan perkara itu semasa ditemui oleh pewarta RTB. Menurut Dayang Zairah binti Haji Mus, melalui aktiviti yang dilaksanakan seperti ekspor dan bengkel yang diungkayahkan oleh bahagian pembangunan mu'alaf kepada usahawan-usahawan mu'alaf, ianya dapat memberikan latihan kemahiran, keusahawanan dan mewujudkan ekonomi secara kecil-kecilan di samping mengubah minda saudara baru ke arah meningkatkan kualiti hidup yang lebih baik dan cerah dengan bekalan kemahiran teknikal dan vocational. Program-program keusahawanan sebagai metod untuk mengupayakan diri aslam mu'alaf dan mendorong mereka untuk berdikari dan berusaha sebagai pelaburan jangka masa panjang bagi peserta itu mengikuti latihan kemahiran keusahawanan seperti kerjasama dengan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD seperti penubuhan konsortium mu'alafpreneurs dan ia merupakan satu gabungan usahawan yang terdiri daripada golongan asnaf mu'alaf yang mengikuti pelbagai program keusahawanan yang dianjurkan oleh bahagian pembangunan mu'alaf Pusat Dakwah Islamiah. Mendedahkan para usahawan mu'alaf dengan budaya perniagaan dapat membantu untuk mempelajari, memahami dan mempraktikkan kemahiran yang ada dalam keusahawanan di samping memberikan peluang kepada mereka untuk merangka perancangan serta menyusun strategi bagi mempromosikan produk mereka. Alhamdulillah setakat ini melalui aktiviti yang kami adakan untuk para mu'alaf sama ada yang menjalankan perniagaan, sama ada melalui konsortium mu'alafpreneurs dan bisnes online dan juga ekspor telah pun mencapai dalam 70 hingga 80% yang mana diorang ini telah berjaya melaksanakan perniagaan mereka secara mandiri. Ini dapat dilihat daripada salah seorang penerima bantuan Pusat Dakwah Islamiah yang telah berjaya membuka sebuah kedai.
Pusat Dakwah Islamiah berharap menerusi program-program yang dilaksanakan dapat mengubah persepsi usahawan-usahawan mu'alaf dari negatif kepada positif di samping terus berusaha meningkatkan lagi diri mereka dengan ilmu serta strategi dalam bidang perniagaan. Punca kejadian dan jumlah kerugian kebakaran sebuah rumah di Rancangan Perumahan Negara RPN Lambak Kanan yang dilaporkan ranap dijilat api dalam kejadian kebakaran semalam masih dalam siasatan. Jabatan Bomba dan Penyelamat ketika dihubungi oleh Balai Berita mengesahkan menerima laporan mengenai kejadian tersebut kira-kira pukul 9.52 malam. Kejadian berlaku di Jalan 11 RPN Lambak Kanan. Rumah berkenaan dihuni oleh 7 orang, 3 buah kereta juga mengalami kerosakan, 2 daripadanya rosak teruk.